Okey, kita sambung terus untuk jawab soalan ya. Okey, soalan kali ni kita start bab 8, lokus dalam 2 dimensi. Kita akan bincang 10 soalan. Soalan objektif saja. Okey, soalan pertama dia tanya, antara berikut yang manakah menggambarkan lokus bagi titik P yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 3 cm dari satu titik tetap A. Okey, di sini dia dah nyatakan satu titik tetap A. Bila ada satu titik tetap A, dia akan jadi bulatan. Jadi di sini ada titik tetap A dan jaraknya 3 cm. 3 cm. So, jawapannya akan jadi bulatan dan jawapannya adalah A. Okey, di nombor 2 pula, rajah di bawah menunjukkan satu garis lurus PQ. Okey, garis lurus P dan Q. X ialah titik yang bergerak. X ni lokus dia, yang bergerak dengan jaraknya sentiasa sama dari titik P dan Q. Okey, bila ada keyword sentiasa sama, kita kena bahagikan garisan ini di tengah-tengah menjadi 2. Okey, so ni PQ, kita garis di tengah. Okey, jadi inilah lokusnya. Lokus X. So, dia tanya, antara berikut yang manakah menunjukkan lokus X? Okey, kita dah lukiskan lokus X. Jadi, ada tak jawapan di sini? Okey, jawapannya adalah C. Nombor 3. Berdasarkan rajah di bawah, tentukan lokus bagi titik X yang berjarak 2 unit dari garis lurus PQ. Okey, kita tanda dulu garis lurus PQ. Okey, lokus X berjarak 2 unit. 2 unit ni 2 kotak lah. So, kita carilah 1, 2. Dan belah ni pula 1, 2. Okey, so kita ada lokusnya adalah satu sini, satu di sini. Jadi RSTU. Ada tak jawapan RSTU? Ada. Nombor 3 C. Okey, ini soalan ni mudah ya. Lokus bagi rajah di bawah ialah, okey, saya nyatakan tadi lokus ialah laluan ataupun arah dia akan bergerak. Jadi ini adalah Ferris wheel. Kalau kamu pernah tengok di funfair tu, dia akan berpusing. Jadi lokusnya ialah bulatan. Okey, bila kita tengok lokus ni bulatan, kita hanya nyatakan lokus tadi bergerak dalam bentuk bulatan atau circle. Yang kelima pula ialah dalam rajah di bawah, RSTUVW ialah sebuah hexagon sekata bersisi 4 cm. Ini adalah hexagon berukuran 4 cm. Okey, P ialah lokus bagi satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama. Macam saya cakap tadi, bila ada keyword sentiasa sama dari titik R dan titik V, kita cari dulu titik R dan titik V. Kemudian kita buat garisan. Okey, bila sentiasa sama, kita kena belah garisan ni di tengah bagi dia ada panjang yang sama. Bagi 2 lah. Okey, jadi kita buatlah satu garisan di tengah. Kita agak-agak lah W dan T. Okey, jadi dia tanya antara berikut yang manakah merupakan lokus P. Dah lokus dia, kita yang ni lah lokus kita. Lokus P. Ada tak WT di sini? Ada. Jawapan dia D. Okey, nombor 6 ni dia panjang sikit. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dengan jejari 5 cm. O di sini, jejari 5 cm yang ni lah, panjang ni 5 cm sampai atas. Lepas tu dia pusing sebab dia satu titik. Dilukis pada satu segitiga sama sisi PQR. Okey, dia tanya X adalah lokus bagi satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 cm dari O. Bila dari O ada satu sahaja nama dia, satu point saja, point O. Jadi kita jawapan dia mesti lokus dia mestilah bulatan. Jadi ini adalah lokus 5 cm dari O yang bulat ini. Okey. Lepas tu dia tanya lagi satu lokus. Kita lukis dulu lokus X. Kemudian kita kena cari pula lokus Y.
Locus Y adalah locus bagi satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik Q, mana Q? Okey, Q di sini dan R. So Q dan R kita buat satu garis dan jaraknya sentiasa sama, kita potong di tengah-tengah garis ni. Okey, jadi ada satu garis ni lah dari garis P ke sini. Ini namakan locus Y. So kita ada dua locus, satu locus yang macam ni, satu lagi locus bulat tadi. Ni O 5 cm. Okey, jadi dia tanya, ni locus X, ni locus Y. Antara titik A, B, C dan D, yang manakah persilangan X dan Y? Okey, di garisan ni, dekat mana di locus ni, di mana yang dia orang bertembung ataupun bersilang. Jadi jawapannya di sini satu dan di sini satu. Maksudnya di B lah, sebab di bawah ni tak ada jawapan. Kalau di A dia orang tak bersilang. Jadi jawapan nombor 6 adalah B. Kemudian nombor 7. Darjah menunjukkan sebuah segi empat PQRS. QS adalah locus, QS adalah locus. Ini adalah locus locus. Okey, pernyataan yang manakah menerangkan QS dengan betul? Jawapannya ialah titik X bergerak dengan jaraknya sama dari titik P. Okey, bukan. Yang ni bukan, sebab yang ni perlu bulat. X bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik Q dan R. Q dan R. Patutnya macam ni. Okey, bukan, salah. Titik X bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama, QP, QR. QP, QR. So bentuk dia akan menjadi macam ni. Okey, locus dia macam saya cakap tadi, kalau ada dua sudut, kita potong di tengah. Jadi SQ adalah jawapan dia, C. Okey, yang kemudian 8. Rajah di bawah menunjukkan satu satah Cartesian plane. Okey, dia kata titik K bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 3 cm dari paksi Y. Okey, ini adalah paksi Y. 3 cm kita gerakkan dia 3 unit. 1, 2, 3. Okey, selesai. Kemudian titik L pula bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 cm dari paksi X. Ini adalah paksi X. So kita bergerakkan dia 1, 2, 3 dan 4. Jadi dia tanya, di manakah titik dua-dua titik ini bersilang? Jadi jawapan dia adalah di A. Nombor 8 adalah A. Okey, kemudian nombor 9 pula, suatu bentuk PQR. PS adalah garis lurus dengan panjang 16 cm. Okey, locus Y adalah 15 cm dari titik P. Ni titik P, kita cari 15 cm tu dari mana? So di sinilah kita agak-agak di B. Dengan keadaan jaraknya sentiasa sama. Sentiasa sama, kita kena potong belah dua garis tu dari titik Q dan R. Jadi kita potong di tengah-tengah ni. So ini adalah pertengahannya antara titik A, B, C dan E. Manakah merupakan locus Y? Locus Y akan bersilang di sini. Jadi nombor 9 adalah B. Okey, kemudian soalan terakhir nombor 10. Titik Y bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama juga dari P dan Q. P dan Q. P dan Q. P dan Q. Okey, dia tanya, titik Y ni maksudnya locus Y bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama. Bila sentiasa sama, kita buatlah satu garis P dan Q. Kita garis di tengah. Sentiasa sama, kita kena bahagi dua kan. P, Q. Kita buat satu locus. Ini adalah locus Y. Jadi jawapannya adalah C. Okey, setakat itu saja untuk soalan objektif. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh rujuk video Cikgu Chong yang saya bagi di WhatsApp. Dan boleh tanya saya juga kalau apa-apa yang anda tak faham lagi. Nanti kita akan masuk ke bahagian B. Okey, terima kasih.